Assalamualaikum dan selamat petang kepada Dr. Mazlan dan rakan-rakan. Jadi hari ini pembentangan saya bertajuk bincangkan cara bagaimana perdagangan sumber marin dan sumber hutan telah menjadikan Jolo sebagai sebuah regional emporium yang terkemuka di Asia Tenggara pada abad ke-18. Abad 18 berlakunya perkembangan pesat di pelabuhan Jolo dengan kedatangan pedagang, sama ada pedagang daripada luar maupun pedagang daripada dalam. Antara pedagang yang datang daripada luar adalah pedagang daripada China, Eropah, India, Arab dan pedagang Bugis. Jadi Jolo menjadi unggul dan diangkat sebagai sebuah kerajaan maritim ataupun bandar maritim. Dan seawal tahun 1768, Jolo sudah menjadi regional emporium dalam kalangan pedagang-pedagang di benua China, Eropah dan negara-negara Asia Tenggara. Jadi urus niaga yang dijalankan adalah dengan membawa masuk pelbagai jenis barangan seperti tembikar, kain, rempah ratus, sarang burung, rotan, gula, padi, kapur barus, lilin, serbuk badil dan sebagainya. Dan Jolo juga menjadi pusat pengumpulan dan pengedaran barangan paling terkenal bukan sahaja di Asia Tenggara tetapi di seluruh dunia. Di sini juga permintaan barangan mentah daripada China menjadi asas pembentukan kerajaan Kesultanan Sulu. Hubungan perdagangan China dan Jolo yang berasaskan pada sumber laut dan hasil hutan menjadikan kesultanan ini semakin kukuh dan berpengaruh. Pedagang dari China menaiki tongkang untuk sampai ke Jolo dan bertujuan untuk mendapatkan komoditi dagangan termasuklah barangan seperti teripang, mutiara, lilin, sarang burung, sirip jerung, kapur barus dan rempah ratus yang boleh diperolehi di pasaran Jolo. Kesultanan Sulu juga memerlukan bahan mentah dalam kuantiti yang besar daripada wilayah jajahannya dan Kesultanan Sulu telah memperkenalkan satu dasar yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi kelautan, iaitu dasar dominasi ekonomi berasaskan sumber laut bagi membekalkan barangan seperti barangan mentah berasaskan laut dan juga berasaskan hutan untuk sampai ke Jolo bagi didagangkan kepada pedagang-pedagang luar seperti pedagang dari China. Dasar dominasi ekonomi berasaskan sumber laut ini berasaskan sumber laut yang merupakan salah satu dasar yang dilaksanakan oleh pemerintah yang dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah Sulu. Dasar ini merupakan satu bentuk pengelolaan dan pengendalian dalam penguasaan sumber-sumber laut yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dalam pasaran. Merujuk kepada satu kelompok, dasar ini juga merujuk kepada satu kelompok atau perseorangan yang mempunyai mandat penuh daripada pemerintah untuk memperolehi komoditi berasaskan sumber laut dalam skala yang besar. Pertapakan awal Kesultanan Sulu di pantai timur Borneo Utara menyebabkan Sultan Sulu telah menghantar wakil yang terdiri daripada Datu, Syarif, Tuan dan Pangeran untuk menjalankan pemerintahan asas sebagai bukti ketuanan Sulu kepada wilayah pantai timur Borneo Utara. Dan kawasan pantai timur Borneo Utara ini dibahagikan kepada 3 buah wilayah jajahan iaitu Marudu, Magindora dan Tirun. Dan ketiga-tiga wilayah ini mempunyai corak pemerintahan yang berbeza mengikut kepada pembesar yang telah diutuskan kepada wilayah-wilayah tersebut. Tiga wilayah yang disebutkan iaitu wilayah Magindora, wilayah Tirun dan juga Marudu. Wilayah Magindora adalah wilayah yang diutamakan oleh Kesultanan Sulu kerana merupakan pusat pemerintahan dan juga pusat ekonomi utama. Ini kerana wilayah ini bukan sahaja memiliki kekayaan sumber semula jadi seperti teripang, mutiara, sarang burung, lilin, rotan dan emas, tetapi juga kedudukan Teluk Sandakan merupakan kawasan pelabuhan yang amat sesuai bagi perdagangan, sama ada perdagangan tempatan ataupun perdagangan antarabangsa. Di sini juga ingin dinyatakan bahawa terdapat beberapa elemen penting dalam pelaksanaan dasar
yang telah disebutkan sebentar tadi. Yang pertama adalah elemen sumber laut yang merupakan elemen yang paling penting, iaitu menunjukkan kekayaan bahan mentah secara semula jadi, terutamanya bahan daripada sumber laut seperti teripang, mutiara, ikan, karang, ketam, udang dan sebagainya menjadi agenda utama yang dalam pemerintahan Sultan Sulu yang bercirikan ekonomi maritim. Jadi golongan pembesar telah menguasai dan memonopoli semua sumber ekonomi tersebut dan mereka mengumpulkan pelbagai komoditi yang diperolehi dari pantai timur Borneo Utara untuk tujuan menjalankan aktiviti perdagangan antarabangsa, khususnya dengan benua China. Elemen seterusnya adalah elemen pemerintah, di mana pemerintah iaitu pembesar Sulu diarahkan oleh Sultan Sulu yang bertindak sebagai pelaksana dan pemodal dalam membangunkan ekonomi kelautan. Jadi sebagai pemodal, pembesar Sulu telah mengambil 5 peranan utama untuk membantu meningkatkan pengeluaran hasil laut dan hutan di setiap wilayah jajahannya. Dan antara 5 peranan itu adalah yang pertama, membekalkan alat menangkap ikan bagi golongan pelaut bajau. Yang kedua, mendapatkan pelaut atau pemburuh sebagai tenaga manusia yang akan bekerja dalam sektor ekonomi kelautan dan juga pencarian sumber hutan. Yang ketiga, membekalkan perahu dan kapal untuk kegunaan penduduk setempat untuk mengangkut barang-barangan yang telah dikumpulkan. Yang keempat, membekalkan garam kepada perusahaan sumber laut. Dan yang kelima, menguruskan penghantaran hasil-hasil laut dan hutan yang diperolehi di pantai timur Borneo Utara ke Pelabuhan Jolo. Ketiga juga merupakan elemen yang penting, iaitu elemen hubungan pembesar dan penduduk pesisir pantai dan pedalaman. Jadi hubungan ini dilihat sangat erat sehingga mewujudkan hubungan dua hala di antara pembesar Sulu dengan penduduk pedalaman dan juga penduduk pesisir pantai bagi memantapkan lagi penguasaan ekonomi. Di sini juga telah bermula penghantaran ufti daripada golongan penduduk kepada golongan pembesar sebagai tanda bahawa kekuasaan Kesultanan Sulu telah menguasai wilayah mereka. Dan pemerintahan Kesultanan Sulu di pantai timur Borneo Utara ini telah dibahagikan kepada 2 kategori, iaitu penduduk pesisir pantai yang dikenali sebagai Tau Higat, iaitu people of the coast, dan penduduk dalam pendalaman yang dikenali sebagai Tau Gimba, iaitu people of the interior. Bagi proses pelaksanaan dasar pemerintah Kesultanan Sulu dan ekonomi kelautan di pantai timur Borneo Utara pula dibahagikan kepada 3 tahap, iaitu tahap pertama di mana Sultan Sulu dan Rumah Bicara mengadakan perbicaraan 2 hala bagi membicarakan rancangan-rancangan yang akan ditetapkan. Dan tahap kedua di mana pembesar Sulu dan Panglima Tempatan di pantai timur Borneo Utara yang bertindak sebagai pelaksana bagi semua dasar ekonomi kelautan yang diarahkan oleh Sultan Sulu yang berada di Jolo. Dan pada tahap ketiga, iaitu penduduk dan hamba yang menjadi pengeluar utama dalam ekonomi kelautan yang bekerja sebagai nelayan, pembuat garam, menghasilkan produk-produk berasaskan hasil-hasil laut dan terlibat dalam aktiviti pelanunan dan juga mengutip hasil-hasil hutan. Kesimpulannya, dengan dasar ini secara tidak langsung telah mengukuhkan lagi kedudukan dan kekuasaan Kesultanan Sulu kepada kawasan pantai timur Borneo Utara, dan kekuasaan ini juga diperkukuhkan di peringkat pusat dan juga wilayah jajahan. Dasar ini juga menjadi nadi kepada penguasaan sumber laut dan hutan yang dibekalkan kepada Jolo untuk menjadikan Jolo sebagai sebuah regional emporium yang dikenali pada abad ke-18.